أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita sama-sama mengambil faedah daripada kuliah kita dalam rangka untuk mengakrabkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebuah kitab yang ringkas yang diberi tajuk Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzib Al-Asma'i wal Lughat, ta'lif Al-Imam Abi Zakaria bin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada 676 Hijrah, yang mana kitab ini memuatkan sirah secara ringkas berkaitan dengan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan perkara-perkara penting yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim yang mukallaf yang menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan penjelasan, iaitu faedah tambahan, iaitu pada bab yang menjelaskan tentang dafnuhu wa umruhu, iaitu tentang penguburannya dan usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada penjelasan sebelum ini kita berhenti sampai pada muka surat 34. Dimulai dari muka surat 28, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang usia Nabi SAW ketika kewafatan, kemudian tentang hal ehwal yang berkaitan dengan permakaman Nabi SAW, iaitu tentang harinya dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan faedah tambahan tentang hal ehwal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah Nabi SAW yang mulia, di mana pada penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dijelaskan secara ringkas sahaja, iaitu tentang bagaimana sifat kuburan Nabi SAW, bagaimana sifat pengkafanan Nabi SAW, dan bagaimana bentuk solat terhadap jenazah Nabi SAW. Sekarang kita akan melihat apa yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW, begitu juga isteri Nabi SAW, berkaitan dengan beberapa perincian terkaitan tentang pembandian, pengkafanan dan penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertamanya adalah kita akan menjelaskan tentang keadaan para sahabat ketika mereka hendak memulakan pemandian
jenazah yang mulia Nabi SAW. Ya. Yang keduanya, bagaimana cara disolati jenazah Nabi SAW yang mulia itu. Kemudian di manakah dikebumikan jasad yang mulia Nabi SAW. Dan kemudian bagaimana sifat, iaitu kuburan Nabi SAW. Dan yang kelima adalah hukum-hukum yang terkait tentang kuburan Nabi SAW dan kuburan secara umumnya di sisi syariat. Ini adalah beberapa situasi yang dialami dan dihadapi oleh para sahabat iaitu sesudah kewafatan Nabi SAW, pada hari Isnin, pada waktu duha yang terik, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dengan keberadaan isteri-isteri Nabi SAW. Baik. Yang pertamanya kita mulai dengan iaitu pemandian jenazah Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW wafat, hal pertama yang dihadapi oleh para sahabat Nabi SAW adalah mereka menghadapi situasi kebingungan. Bagaimana cara memandikannya? Mereka bingung bagaimana untuk memandikan jasad yang mulia Nabi SAW, sama ada mereka memandikan Nabi SAW dalam keadaan ditanggalkan pakaiannya ataukah tanpa menanggalkan pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW dalam keadaan kewafatan Nabi SAW. Situasi ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi SAW. Sebagaimana kisah ini diriwayatkan oleh iaitu Al-Imam Abu Daud rahimahullah dalam kitabnya Sunan Abi Daud, dalam bab Al-Janaiz. Bab Al-Janaiz, hadis nombor 3141. Dan hadis ini sanadnya adalah sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamul Janaiz. Kitab yang bagus. Hendaknya kita memiliki kitab tersebut. Kitab Ahkam Al-Janaiz, tentang hukum hakam yang berkaitan dengan pengurusan jenazah seorang Muslim. Kitab yang sangat syarat dengan hadis-hadis, penjelasan yang secara meluas dan sungguh indah penjelasannya oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala. Baik. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, "Lamma aradu ghusl an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalu." Lama, ketika mana aradu, kaum muslimin nak memandikan ghusl an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mula untuk memulakan pemandian jasad yang mulia Nabi SAW. Qalu, maka mereka para sahabat Nabi SAW pun berkata, ini sahabat-sahabat yang terlibat dalam pemandian jenazah Nabi SAW siapa? Iaitu mereka-mereka yang dekat dengan Nabi SAW. Siapa yang memandikan jasad yang mulia Nabi SAW? Sebagaimana Al-Imam Abu Daud juga meriwayatkan siapa pemandinya, iaitu An Amir qala ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliun wal Fadlu wa Usamah ibn Zaid wa hum adkhaluhu qabrah. Dari Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh siapa? Ali radhiyallahu anhu, iaitu menantu dan juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fadl dan Usamah bin Zaid. Fadl ini adalah anak Al-Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Usamah bin Zaid, iaitu anak kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang merupakan itu anak angkat Nabi SAW. Dan mereka pula lah yang memasukkan Nabi SAW ke dalam liang lahat. Dan dalam riwayat lain disebutkan iaitu Al-Abbas ikut serta bersama dengan anaknya. Anaknya siapa? Iaitu Al-Fadl dan Kusam. Dan juga disebutkan sebelum ini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahawa itu yang memandikan dan yang memasukkan ke dalam kuburan itu adalah orang yang sama. Baik, kembali nanti akan datang penjelasannya. Jadi ketika mana kaum muslimin aradu berkehendak untuk memandikan jasad yang mulia Nabi SAW, mereka berkata, Wallahi ma nadri
ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana. Ya, mautana. Para sahabat, demi Allah, ya, ma nadri, tidaklah kami tahu, ya, apakah kami, ya, menanggalkan pakaiannya sebagaimana tidaklah kita mengetahui bagaimana nak sama ada menanggalkan pakaiannya atau sebagaimana kita menanggalkan pakaian orang yang meninggal dari kami. Jadi para sahabat ni sekarang macam mana? Kalau jasad para sahabat sebelumnya yang meninggal dunia, mereka dibukakan pakaiannya, betul kan? Sebagaimana yang berlaku pengurusan jenazah, ya, sampai ke saat ini digantikan pakaiannya, kemudian diletak kain, ditutup di atasnya kain yang baru, ditanggalkan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia, lalu diuruskan pemandian. Jadi Nabi SAW bagaimana? Adakah nak dibuat perkara yang sama? Ya, nak tanggalkan pakaian Nabi SAW tersebut, kemudian, ya, dimandikan dengan pakaian, dengan kain yang ditutup di atas jasad yang mulia Nabi SAW agar terjaga auratnya. Begitulah kaedah pemandian jenazah. Am naqsiluhu wa alaihi thiyabu, ataukah kita naqsiluhu, iaitu memandikannya, wa alaihi, atas jasadnya, iaitu jasad Nabi SAW, thiyabu, tanpa menanggalkan pakaiannya. Ataukah mandi dengan pakaian yang Nabi SAW pakai itu. Jadi mereka tak pasti, bingung lah, nak biarkan pakaian itu atau nak ditukar, nak ditanggalkan. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihimun nauma hatta ma minhum rajulun illa wa dhaqnuhu fi sadrih. Ketika mana mereka berada di antara dua dilema itu, ya, nak tanggal atau nak tetapkan dengan pakaian itu, maka Allah, ya, menidurkan mereka. Ya, an-nauma, hatta sehinggalah ma minhum rajulun illa wa zuqnuhu fi sadri. Jadi Allah mendatangkan rasa mengantuk, lalu mereka pun tertidur. Tidak ada di antara mereka kecuali dagunya menempel pada dadanya, maknanya lena, tertidur, ya. Kemudian ada orang yang berbicara pada mereka dari arah rumah, dari samping, dan mereka tidak mengetahui siapakah dia. Dengar suara orang sedang berbicara pada mereka. Apa yang dibicarakan yang mereka dengar itu? Summa kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti la yaduru man huwa, tak tahu siapa. Lalu dia kata apa? An yaqsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu. Mandikanlah Nabi SAW, jasad yang mulia Nabi SAW itu, dalam tetap berpakaian, dengan pakaian itu. Jangan maksudnya jangan ditukar, diganti pakaian lain. Jadi dengar di telinga mereka suara, mandikanlah jasad yang mulia Nabi SAW dalam keadaan berpakaian yang sedia ada. Faqamu ila Rasulillah SAW. Lalu mereka pun bangun, berdiri dan menuju ke jasad yang Nabi SAW yang mulia itu. Faghasaluhu wa alaihi qamisuh. Lalu mereka pun memandikannya dalam keadaan berpakaian qamis, pakaian Nabi SAW. Yasubunal ma'a fawqal qamisi wa yudallikunahu bil qamisi duna aydihim. Lalu mereka pun mula mengalirkan air, menuangkan air, yasubul ma, al-air, al-ma, air, fawqa, di atas qamis, ada pakaian. Wa yudallikunahu bil qamisi duna aydihim. Jadi mereka mengalirkan air dari atas pakaian dan menggosok tubuh Nabi SAW. Menggosok-gosok, ya, menggosok-gosok, wasala, basuh tubuh Nabi SAW dalam keadaan berpakaian. Wa kanat Aisyah tu taqul, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'u." Jika aku yang menerima perkara ini, maka aku akan merencanakan, aku akan bercadang kalau
kalaulah yang diarahkan untuk memandikan jasad yang mulia Nabi SAW itu adalah isteri Nabi SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak ada yang memandikan Nabi kecuali isteri-isterinya. Jadi tapi ini disebabkan dia telah dapat satu perintah yang mereka dengar, yang diilhamkan kepada mereka itu, yang para sahabat yang berada dalam rumah tangga Nabi SAW, itu orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, maka menunjukkan jasad Nabi SAW itu dimandikan oleh para lelaki. Tapi Aisyah radhiyallahu anha sangat berharap, ya, tentunya isteri, betul kan, yang sangat menyayangi suaminya, mereka itulah yang akan, tetapi itu adalah yang telah ditakdirkan, iaitu para sahabat yang dekat dengan Nabi. Dan sahabat itu pun adalah orang yang paling dekat, iaitu sepupu Nabi SAW, bapa saudara Nabi SAW, dan sepupunya itu pun adalah menantu Nabi SAW. Jadi kalaulah, maknanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika aku yang menerima perkara ini, maka aku bercadang akan merancang, iaitu isteri-isteri Nabi yang akan memandikan Nabi SAW. Jadi ini adalah situasi yang pertama, bagaimana Nabi SAW itu dimandikan. Jadi berbeza dengan kita, ya, dimandikan dengan ditanggalkan pakaian, dan dimandikan dalam keadaan tidak berpakaian, tetapi ditutup auratnya dengan kain yang baru. Kalau siapa yang melihat orang menguruskan jenazah, dia tahulah bagaimana cara pengurusan itu. Itu yang pertama. Selesai, ya, permasalahan kebingungan para sahabat Nabi SAW tentang dalam memandikan jenazah Nabi SAW yang mulia itu, adakah pakaiannya ditanggalkan atau tetap dengan pakaian tersebut. Jadi jawapannya adalah tetap dengan pakaian Nabi SAW, tidak ditanggalkan. Dan yang memandikan Nabi SAW itu adalah sebagaimana yang riwayat hadis, ya, dalam Sunan Abu Daud yang telah kita sebut tadi, yaitu Ali radhiyallahu an, Fadl, yaitu anak kepada Al-Abbas radhiyallahu an, dan Usamah bin Zaid. Baik. Ketika mana? Okey, ada satu perkara yang berlaku ketika jasad Nabi SAW dimandikan. Ya, ketika mana Ali radhiyallahu an telah memandikan Nabi SAW. Ini bersama dengan yang tadi tu. Kemudian dia ingin mencari sesuatu yang keluar daripada tubuh Nabi SAW, sebagaimana yang berlaku pada jasad-jasad orang lain yang dimandikan. Dia tidak menemukan apa-apa. Biasanya kalau jenazah orang yang meninggal, ya, ketika dimandikan, sebelum dimandikan, biasa dimandikan akan ada najis yang keluar daripada kubur, ya, ataupun dubur, kebiasaannya, dan dibersihkan najis itu terlebih dahulu sebelum dimandikan atau dalam proses pemandian jika kelihatan. Namun bagi Nabi SAW, sebagaimana yang diperkatakan atau yang dikhabarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pun kotoran yang keluar daripada jasad yang mulia Nabi SAW. Bi Abi Tayyibi tibta hayyan wa tibta mayyatan. Ayahku sebagai tebusannya, kata Ali radhiyallahu an, engkau, yakni Nabi SAW, dalam keadaan baik ketika hidup, dan engkau pun dalam keadaan baik pula ketika engkau wafat, engkau meninggal dunia. Jadi mulianya Nabi SAW ini Allah jaga, Allah pelihara. Ketika hidup, ketika mati juga, ya, Nabi SAW terjaga dari dua sisi, iaitu tiada kotoran yang keluar daripada jasad Nabi SAW, ya, sama ada daripada kubul ataupun dubur. Dan yang keduanya adalah terpeliharanya aurat Nabi SAW, ya, terpelihara. Jadi sehingga yang Ali radhiyallahu anhu mengatakan, iaitu engkau dalam keadaan baik ketika hidup, dan engkau pun dalam keadaan baik ketika wafat. Begitulah mulianya, terpeliharanya jasad Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun setelah selesai pengurusan pemandian jasad yang mulia Nabi SAW, kemudian dikafani Nabi SAW dengan 3 helai kain kafan. 3 helai. Dan tidak diperbuat, tidak dibuat bahagian pakaian dalam pengkafanan Nabi SAW itu, ya, dibuat serban, ya,
tidak ada serban, tidak dibuatkan serban. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uffina fi thalathati athwab, athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursafin laisa fihinna qamisun wala imamah. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW itu ketika wafat, uffina, dikafankan, fi salasatin, dengan 3 helai kain, aswabin yamaniyah, kain Yaman, yang putih, bidin, tidak dikenakan, tidak dipakaikan padanya, min kurusfin laisa fihinna qamisin, baju dan juga serban. Jadi kain semata-mata, tidak dibuat bentuk pakaian, tidak juga serban. Jadi inilah sunnah, iaitu dalam pengkafanan. Sebab itu sunnah memakai kain putih. Nabi SAW pun memang memerintahkan para sahabat yang meninggal dunia dikafani dengan 3 helai kain berwarna putih. Apa lesson learn daripada kain putih? Lahir dalam keadaan bersih, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Hendaknya begitulah simboliknya. Itu. Dan menunjukkan betapa warna putih itu adalah warna menunjukkan, iaitu menunjukkan apa? Boleh juga menunjukkan putih ni bukan warna menunjukkan orang kaya. Maknanya kesederhanaan. Sederhana sekali. Tu. Siapa pun dia tengok Nabi SAW pun dipakaikan dengan pakaian putih, yang kain daripada Yaman. Bukan kain yang mahal. Bukan kain yang mahal. Walaupun di dunia dipakaikan dengan pakaian yang sangat mewah, tapi mati kembali pada Allah, lahir dalam keadaan miskin, kembali pada Allah dalam keadaan fakir, miskin. Ya, kita ini fakir di sisi Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu itu fakir. Fakir maknanya apa? Tidak memiliki apa-apa. Fakir maknanya apa? Hamba berhajat kepada yang maha kaya. Fakir maknanya miskin, tidak ada apa-apa. Jadi bila miskin tidak memiliki apa-apa, maknanya dia perlu bergantung kepada yang maha kaya. Siapa yang maha kaya? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah dia maha kaya, maha terpuji. Baik. Selesai fasa yang pertama dalam pengurusan jenazah atau jasad yang mulia Nabi SAW. Yang kedua, iaitu tentang nak mensolati jenazah Nabi SAW juga. Para sahabat pun berada dalam dilema. Mereka bingung bagaimana nak mensolatkan jasad Nabi SAW yang mulia itu. Lalu mereka bertanya pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun berkata, yadkhulu qaumun fayukabbiru wa yusalluna wa yad'un. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, masuklah beberapa kaum, masuk berkumpulan-kumpulan. Kemudian mereka bertakbir, mensolatkan dan mendoakannya, wa yusallun wa yad'un. Kemudian summa yakhrujun, kemudian keluar. Selesai saja solat masing-masing, keluar. Masuk pula yang baru. Summa yadkhulu qaumun fayukabbirun wa yusallun wa yad'un. Solat jenazah masing-masing. Summa yakhrujun hatta yadkhulun nas. Sampai semua umat, para sahabat ketika itu semuanya melakukannya. Jadi sebagaimana yang telah disebut aturannya, yang mula-mula adalah yang memandikan jasad yang mulia Nabi SAW. Kalau yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, orang yang pertama kali mensolati beliau SAW adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Bani Hashim, kemudian kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansar, kemudian yang lainnya. Setelah orang dewasa selesai semuanya, kemudian anak-anak, kemudian wanita. Ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi sebab itulah mengambil masa yang panjang. Sampailah ke malam Rabu baru Nabi SAW disolati. Dan disolati itu di mana? Di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan tak dibawa ke masjid. Tak disolati di masjid jenazahnya. Padahal masjid sebelah aja. Nampak?
Boleh saja ambil Nabi SAW itu dibawa ke masjid, mana sekaligus ramai boleh menyolati jenazah yang mulia Nabi SAW. Dalam urusan ini para ulama berbeza. Ya, para ulama pun bingung. Bingung kenapa? Untuk menjelaskan kenapa para sahabat melakukan seperti itu terhadap Nabi SAW. Kenapa tak disolati secara berimam? Betul kan? Kenapa tak dibawa Nabi SAW itu ke dalam Masjid Nabawi? Padahal selangkah kan? Sebelah saja. Kenapa tak dibawa? Ini persoalan-persoalan yang tiada jawapan. Tiada jawapan. Cuma berdasarkan apa? Pandangan-pandangan ataupun andaian-andaian. Sebagaimana yang diperkatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Perbuatan iaitu menyolati mereka itu ke atas jasad Nabi SAW yang mulia secara sendiri-sendiri, secara individu, dan tidak diimami secara berjamaah. Itu adalah mengapa perkara yang telah sepakat bahawa Nabi SAW disolati tidak berimamkan sesiapa. Tidak Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memimpin, tidak juga Umar radhiyallahu anhu, begitulah tiada sahabat pun. Semua masing-masing datang dan solat bersendirian terhadap jasad yang mulia Nabi SAW. Jadi ini sepakat. Namun alasan kenapa dilakukan demikian, para ulama tidak dapat mencari jawapan yang pasti. Sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah, alasannya sangat sulit untuk diketahui secara akal. Sangat sulit. Baik. Padahal para sahabat ada saja boleh jadi imam, betul kan? Kalau dalam solat biasa, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menggantikan Nabi SAW dalam solat 5 waktu. Namun ada para ulama menyebutkan bahawa ini adalah hikmah, iaitu jasad yang mulia Nabi SAW itu disolati secara terus-menerus, bertali arus masing-masing. Yang masing-masing memiliki peluang untuk menyolati Nabi SAW secara personal. Itu hanya pandangan-pandangan para ulama. Baik, jadi maka situasi itu tinggallah misteri. Hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahuinya. Kenapa yang solat Nabi SAW itu secara individu, tidak secara diimami. Baik, selesai isu yang kedua tentang kebingungan atau dilema bagaimana cara mensolatkan jenazah Nabi SAW. Ini kita kena tahu, kerana ini adalah perbezaan, keunikan, kelainan, kekhususan Nabi SAW. Boleh faham? Yang mana banyak umat Islam tidak mengetahuinya. Padahal ini adalah saat yang terakhir. Sepatutnya at least seorang tu tahu awalnya Nabi SAW dan akhirnya Nabi SAW di dunia ini. Ini hendaklah diketahui. Kemudian seterusnya, para sahabat juga menghadapi dilema untuk mengkebumikan jasad yang mulia Nabi SAW. Di mana nak dikebumikan? Adakah nak dikebumikan di perkuburan Baqi', tempat di mana para sahabat Nabi SAW dikebumikan, ataukah di mana? Jadi dalam situasi ini Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, menjelaskan situasi itu. Ketika Nabi SAW wafat, para sahabat mereka berbeza pandangan tentang iaitu tempat di mana untuk dikuburkan jasad yang mulia Nabi SAW. Maka dalam situasi ini Abu Bakar radhiyallahu anhu juga yang berperanan. Tadi pun dalam bab nak solat jenazah Nabi SAW yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga yang menyelesaikan isu tersebut. Ditanda-tanda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah pengganti Nabi SAW, pemimpin. Sami'tu min Rasulillah SAW syai'an ma nasituh. Aku mendengar, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar dari Nabi SAW, dari Rasul SAW, sesuatu syai'an yang aku tak lupa, ma nasituhu. Qala, apa yang tak lupa tu? Iaitu ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fi. Iaitu Nabi SAW telah bersabda, ma qabadallahu, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa seorang nabi
nabiyan illa kecuali fil mawdi'il ladzi, di tempat yang dia yuhibbu, tempat yang dia suka dikuburkan di sana. Idfinuhu fi mawdi'i firashi, maka kuburkanlah ya Nabi SAW di tempat tidurnya. Maknanya apa? Para anbiya itu mereka dikebumikan di tempat di mana mereka diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan kekhususan bagi para rasul. Jadi mereka itu dikebumikan di tempat di mana mereka meninggal, alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi SAW meninggal di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana kita telah sebut sebelum ini, Aisyah radhiyallahu anha di antara perkara yang dia sangat merasai bersyukur pada Allah, nikmat yang paling besar di antaranya adalah iaitu Nabi SAW wafat di mana? Wafat di rumahnya pada gilirannya dan di atas pangkuannya, dan air liurnya bertemu dengan air liur Nabi SAW, sebagaimana yang telah kita sebut. Inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah SAW tuwaffiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahriya wa nahri. Dah berlalu penjelasannya. Baik. Kemudian yang seterusnya, iaitu selesai tentang tempat ataupun lokasi penguburan jasad yang mulia Nabi SAW, iaitu di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu rumah Aisyah radhiyallahu anha adalah di mana? Iaitu bersebelahan dengan masjid Nabi SAW. Jadi rumah Aisyah radhiyallahu anha itu bukan bahagian daripada masjid. Dan ini memberikan perkara yang penting hendaknya kita ketahui, bahawa makam Nabi SAW yang mulia itu tidak dikuburkan di dalam masjid dan tidak berada di dalam masjid. Kenapa? Nanti akan datang penjelasan. Nabi SAW melarang dikuburkan di dalam masjid. Dan orang-orang yang mendatangkan syubhat ini, yang membenarkan kubur dan masjid itu berada di satu tempat, mereka menggunakan dalil ini. Mereka mengatakan rumah Nabi SAW itu berada dalam masjid, maka bolehlah dikuburkan orang-orang soleh, orang-orang alim di dalam masjid. Padahal mereka salah pemahaman. Kenapa? Kerana kubur Nabi SAW yang mulia itu terpisahkan daripada masjid, tidak berada dalam masjid, iaitu berada dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumah Aisyah radhiyallahu anha bukan bahagian daripada masjid. Dia rumah, bukan masjid. Bukan masjid. Bila makam Nabi SAW ini dimasukkan ke dalam masjid, iaitu pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ketika dia menjadi gubernur Madinah. Dia ketika itu telah mengeluarkan arahan agar diperluaskan masjid Nabi SAW. Kerana dah ramai sangat jamaah, makin bertambah, maka perlu diperluaskan masjid itu. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, betul kan? Masjidil Haram itu diperluaskan, Masjid Nabawi itu diperluaskan untuk menampung para jamaah daripada seluruh dunia yang setiap tahunnya meningkat. Maka perlukan kawasan yang luas untuk menampung mereka. Jadi perluasan masjid, Masjidil Haram wa Masjidin Nabi, telah dilakukan dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Dan ketika ini, sebelum Al-Walid bin Abdul Malik yang menjadi gubernur Madinah, perluasan masjid dilakukan, tetapi tidak di arah rumah isteri-isteri Nabi SAW, di arah satu lagi. Tapi bila sampai zaman Al-Walid bin Abdul Malik, iaitu pada tahun 88 Hijrah, dia telah memerintahkan untuk meluaskan masjid Nabi SAW dari arah timur hingga ke bilik, ke kamar Nabi SAW, masuk dalam kawasan tersebut. Dan tindakannya itu adalah tindakan yang salah. Kenapa memasukkan bilik Aisyah radhiyallahu anha itu dalam masjid, dan padanya ada jasad yang mulia Nabi SAW makam.
Jadi para ulama ketika itu mengingkarinya, melarang. Ya. Tetapi dia tetap melakukannya. Pemerintah nak lawan je lah, dia tetap melakukannya. Ya. Supaya tidak terfitnah dengan adanya kubur. Dan memang berlaku fitnah sampai sekarang. Orang-orang ahli syubhat ni menjadikan itu sebagai dalil. Padahal kena lihat sejarahnya. Dan kena melihat larangan Nabi SAW. Sebab itu, ya, kuburan Nabi SAW itu dibina tembok. Ya, agar dia terpisah daripada masjid. Sebagai tanda ianya adalah bukan bahagian daripada masjid. Boleh faham tu? Baik. Jadi sekarang kita kembali semula kepada tentang bagaimana pula sifat kuburan Nabi SAW. Sifat kuburan. Sebab kita tahu kubur itu, ya, dia boleh berbentuk tempat diletakkan jenazah itu adalah lahat ataupun asyak, iaitu lubang dalam kubur yang terletak di tengah. Boleh faham? Syak tu dia tepi. Kalau flat begitu, tepi ni dibuat lubang untuk letakkan jenazah, ya, ke arah kiblat. Jadi kiblat depan, syak itu di sini, di dalam, ya, di dalam. Adapun syak di tengah, center, ya, dalam lubang ini. Jadi dua bentuk ini adalah bentuk yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan dia juga bergantung kepada tanah, keadaan tanah. Ya. Yang antara lahat dan syak itu mana yang terbaik? Yang terbaiknya adalah lahat. Ya. Kenapa? Kerana Nabi SAW nanti akan, ya, dikebumikan dalam kuburan itu dengan, ya, dengan apa? Dalam keadaan iaitu lahat. Jadi para sahabat ketika mereka nak membina kuburan Nabi SAW itu untuk meletakkan jasad Nabi SAW yang mulia, mereka pun dilema juga. Nak buat lahat ke nak buat syak untuk Nabi SAW ini? Lalu mereka pun, para sahabat Nabi SAW, beristikharah. Dalam ni mereka beristikharah pula. Ya, minta pada Allah agar diberikan petunjuk. Ya, sama ada nak buat lahat ataupun syak untuk Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan situasi ini. Lama tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana bil Madinah. Ya. Ketika mana Nabi SAW wafat, bahawasanya di Madinah, kana adalah bil Madinah ni rajulun, seorang lelaki, yalhadu wa akharu yadrah. Profession dia lelaki ni adalah membuat liang yang disebut lahat. Ada seorang lelaki penggali kubur. Dia kalau buat kubur, dia buat pattern dia adalah bentuk lahat. Faqalu nastakhiru rabbana wa nab'athu ilaiha. Jadi ada dua orang penggali kubur ini, ya. Rajulun yalhadu wa akharu yadrah. Tu. Seorang pekerjaan dia, spesialis dia adalah membuat liang yang sebut lahat. Dan seorang lagi, profession dia penggali kubur itu, dia spesialis buat syak. Tugas dia syak. Yang tengah ada dua jadi penggali kuburan. Lalu para sahabat Nabi SAW pun berkata, faqalu nastakhiru rabbana wa nab'athu ilaihima fa ayyuhuma subiqa tarakna. Okey, para sahabat pun berkata radhiyallahu anhu, nastakhiru, kami melakukan istikharah. Jadi minta petunjuk, minta panduan daripada Allah Ta'ala. Dan kita mengutuskan utusan untuk menemui mereka berdua secara bersamaan. Lalu dihantar dua utusan oleh para sahabat. Ya, datang, pergi, ajak dua-dua datang ke rumah Nabi SAW. Jadi dua-dua tu dijemput. Fa ursila ilaihima fasawaqa sahibul lahdi falahadu lin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi siapa dulu yang datang di antara dua mereka itu, maka mereka itulah yang akan dipilih. Dipilih. Siapa yang dulu? Profesor yang pertama yang buat lahat ke, atau yang kedua buat syak? Salah satu tu kalau datang dulu, dia lah yang akan buatkan bentuk tempat yang akan menempatkan Nabi SAW. Apa akan berlaku? Dan yang datang lebih dulu tu adalah lelaki yang biasa membuat lahat. Maka mereka pun membuatkan lahat untuk Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis nombor 1557 dalam bab Al-Janaiz. Bab Majaa fi Syaqq. Hadis ini sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Buku kita Ahkamul Janaiz. Masya-Allah, kitab yang menakjubkan. Ya, beli kitab tu. Very comprehensive, right from beginning until end. Di hujung sekali dia letakkan tentang perkara-perkara bid'ah dalam pengurusan jenazah. Dan sebelum itu disebut perkara-perkara yang bermanfaat ya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan di awalnya adalah bagaimana untuk meraih mati dan adapun tanda-tanda kematian husnul khatimah. Kitab yang sangat masya-Allah istimewa. Penulisannya yang sangat indah, menarik dan sangat memuaskan hati. Baca kitab tu, Ahkam Al-Janaiz. Kitab Syekh Albani rahimahullah ni kalau dalam perbahasan fiqh, dalam tajuk-tajuk tertentu khusus ya, atau maudhu'i punya fiqh, ya seperti fiqh Ahkam Al-Janaiz, fiqh solat Jumaat, fiqh jilbab, fiqh muzik, al-ghina, kemudian fiqh apa lagi Syekh Albani rahimahullah kitab-kitab je tu. Masya-Allah. Fiqh tentang kuburan ni, Tahzirus Sajid, masya-Allah, kitabnya sangat menarik dan perbahasannya sangat bagus. Fiqh dalam bab tawasul. Ya, ini kitab-kitab khusus yang Syekh Albani rahimahullah tulis. Dan dalamnya syarat dengan hadis-hadis yang telah ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Albani rahimahullah. Satu penulisan yang very academic lah istilahnya. Puas hati kalau baca. Seperti semisal kitab sifat solat Nabi SAW. Ini Syekh Albani rahimahullah dalam rangka dia untuk mengembalikan keagungan, kemuliaan Nabi SAW menerusi khidmatnya yang besar dalam hadis Nabi SAW. Sebab Syekh Albani rahimahullah ni prinsipnya ya, terkedepan. Dia seorang muslim, ya, seorang mujaddid fil hadis, di mana ya, slogannya, prinsipnya yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Inilah yang dipegang oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, perjuangan dakwahnya sampailah dia meninggal dunia pada usia 80 lebih. Selama 60 tahun sepanjang usianya berkhidmat untuk hadis. Daripada umur 20 tahun. Allah berikan kemuliaan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dengan ratusan karya yang berjilid-jilid tebal, seperti silsilah hadis sahihah wa dhaifah. Ya, ya Allah, hendaklah di rumah memiliki kitab itu. Nikmat baca sesuatu. Ya, di mana Syekh Albani rahimahullah ni banyak faedah-faedah ya, ketika dia ya mentakhrij hadis-hadis itu disebut faedah-faedah tambahan yang kadang-kadang kita tak temui pada para pendahulu. Indah. Cara pemikirannya sangat brilian. Brilian idea dia, faedah. Maknanya fawaid yang dia keluarkan daripada penjelasan-penjelasan itu. Ya, begitulah kitab-kitabnya yang lain yang banyak. Dan yang menariknya selalunya bila dibaca kitab-kitab Syekh Albani rahimahullah ni, kita baca dulu mukadimah. Di situ kita akan dapat gambaran dan panduan faedah-faedah yang sangat besar. Ya, masya-Allah. Jadi hendaklah di rumah kita, di library kita, ya, memiliki koleksi seluruh kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ada kitab yang sekunder, itu yang primer, tulisan daripada Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang sekunder ni adalah iaitu yang ditranskrip. Ada seorang ulama muda daripada Yaman, Dr. tak ingat nama dia. Dia telah mentranskrip keset-keset Syekh Al-Albani rahimahullah tu. Jadi dalam kitab yang berjilid, majmu'ah, mawsu'ah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam fiqh, dalam akidah, lagi satu dalam apa, ada 3 berjilid. Tu. Jadi tak payah dengar keset, nak dengar keset payah. Jadi dalam kitab tu
ditranskrip semuanya, berjilid, bayangkan. Dan banyak lagi yang dibuat oleh para sarjana Islam yang lain. Baik, cukup dekat tu. Itu faedah sampingan. Mana kita tadi? Jadi ini isu yang menjadi dilema para sahabat Nabi SAW, semua terselesaikan dengan mudah. Ya, jadi ini di antara perkara yang hendaknya kita ketahui. Ya, yang jarang dijelaskan oleh penceramah-penceramah. Betul kan? Khususnya bagi orang yang menyambut kelahiran Nabi SAW itu. Padahal patut diceritakan ini. Kalau nak diceritakan tentang sirah Nabi SAW, cerita yang sahih, yang hendaknya diketahui oleh kaum muslimin. Okey, selesai. Jadi para sahabat Nabi SAW istikharah. Sebab itu selesailah. Ya. Dan ketika setelah selesai, tidak diadakan apa pun majlis talqin ke, berzikir, berwirid ke. Ya, bahkan Nabi SAW telah beri contoh sebelum ini. Ketika seorang sahabat Ansar selesai dikebumikan, Nabi SAW sendiri menunjukkan contoh bagaimana apa yang patut dilakukan sesudah seseorang itu dikebumikan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW sebut, ya, bila seorang berada dalam keadaan sakratul maut, datang malaikat, cabut nyawanya, bawa naik, melepasi 7 lapisan langit, ya, dibawa kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan, kalau dia orang mukmin, takkan di Illiyin, dan juga satu lagi Sijjin. Kemudian bawa balik turun, bukan di sini tempatnya, bawa kembali turun, dimasukkan kembali ke jasadnya. Kemudian ya, dia didudukkan, lalu ditanya soalan oleh malaikat yang datang kepadanya. Ya, 2 malaikat akan mengajukan soalan yang semua kita tahu. Man rabbuka wa man nabiyuka, ataupun betul lah, ya, ma hadzal rajul bu'itsa fikum, siapa lelaki yang diutus ni kepada kamu. Kemudian soalan ketiga, iaitu ma dinuka, apa agama kamu. Bagi orang yang beriman, mereka dapat jawab dengan fasih ketiga soalan. Kemudian ditanya soalan yang keempat, wa ma ilmuka aw wa ma amaluka, apa ilmu kamu atau apa amal kamu. Lalu dia boleh menjawab juga, qara'tul kitab wa amantu bih wa saddaqtu. Kemudian setelah dia selesai dapat jawab soalan yang keempat, soalan yang terakhir, kemudian dia dipakaikan pakaian yang indah, bau harum wangi dan sebagainya. Kemudian dibuka, ditampakkannya pada dia syurga. Dia nak kembali, dia nak cepat ke syurga, tak boleh, belum sampai masa, dah dinampakkan tempatnya di syurga. Kemudian selesai sesudah itu, datang seorang lelaki, datang kepadanya dalam keadaan yang tampan, putih bersih, harum baunya. Ketika ini jenazah tadi, mayat tadi pula tanya, man anta, kamu siapa? Lalu dia dijawab oleh lelaki tersebut, aku adalah amal-amal kamu. Jadi di sini apa kalau kita ambil faedah? Kita ini semuanya bergantung pada amal kita, bukan amal orang. Tapi orang-orang yang menyimpang, mereka bergantung pada amal orang dengan membuat itu majlis tahlilan bagai-bagai. Kemudian diniatkan sedekah pahala dan sebagainya. Padahal di situ terang disebut, aku adalah amal-amal kamu. Ya, bahkan Al-Quran pun disebut, ya, kamu dimasukkan ke dalam syurga, uristumuha bima kuntum ta'malu, disebabkan oleh amal-amal yang kamu buat. Nampak? Sebab tu kita kena ingat kaedah agama ini. Each of us, we are fully responsible for all our deeds, all our action we make, action we take, we are fully responsible. We are not depend on others. Apatah lagi setiap orang berkewajipan. Allah perintahkan ni, kewajipan ni untuk kita, betul kan? Kita ni adalah abdun. Kita sendiri yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kita sendiri yang akan mempertahankan buku catatan yang akan dibentang dan dibuka di hadapan Allah. Kita akan dinilai secara individu oleh Allah Ta'ala, Allah sendiri, tanpa memerlukan perantaraan para malaikat sebagaimana dalam urusan ketika hidup di dunia, betul kan? Di dunia Allah telah menugaskan para malaikat untuk tugas-tugas yang spesifik. Ada malaikat bertugas menjaga gunung, jaga langit, hujan, dan pelbagai lagi, jaga kita. Tapi ketika kita berdiri di hadapan Allah, Allah sendiri yang akan menghitung, membuat keputusan terhadap setiap orang. Jadi setiap orang akan mempertahankan
Ya, amal mereka yang mereka dibawa itu. Tu. Jadi masing-masing akan menjawab di hadapan Allah. Ya, Allah akan tanya satu-satu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an ya umurihi fima afnah, dan seterusnya. Ya, amanah yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi, dan berbagai lagi persoalan-persoalan yang semuanya telah Allah nyatakan melalui lisan Nabi SAW untuk kita buat persiapan. Jadi ini hendaklah kita faham. Jangan bergantung pada orang lain, kerana itu perkara yang tak pasti. Yang pasti, bergantunglah pada diri sendiri. Sebab setiap kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita berbuat. Ya, baik. Selesai perkara tersebut. Sekarang kita masuk tentang sifat kuburan sudah, iaitu hukum-hukum yang terkait tentang kuburan Nabi SAW khususnya dan kuburan yang lain. Ya, dalam perbahasan tentang kuburan Nabi SAW ada beberapa perkara. Yang pertama, hukum ziarah ke kuburan Nabi SAW. Bagaimana kedudukannya? Jadi disyariatkan berziarah ke kuburan Nabi SAW, tapi itu bukanlah perkara yang wajib. Maka ia adalah syariat yang mengambil faedah umum sabda Nabi SAW, Zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Pesan Nabi SAW, berziarahlah ke kuburan, kerana kuburan akan mengingatkan kamu akan akhirat. Jadi ingat, the main purpose, the ultimate purpose. Menziarahi kubur ni bukan untuk ibadah, bukan untuk beribadah, bukan untuk menyeru pemilik kubur itu, bukan. Bahkan minta pada pemilik kubur, bukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang menyimpang. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahawa apabila seorang Muslim datang ke kuburan, iaitu berziarah ke kuburan, ada aturan dia. Yang pertama, hendaklah dia masuk ke kuburan, sunnahnya adalah menanggalkan kasut. Jika perkara itu memungkinkan, tidak mendatangkan mudarat, tanggal kasut. Jadi pakai di kaki. Kemudian beri salam pada ahli kubur. Ya, banyak beberapa lafaz. Contoh lafaz bagi salam pada ahli kubur ini adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Antum lana faratun wa nahnu lakum taba'un. As'alullahu al-afiyata lana wa lakum. Itu contoh. Ya, ada riwayat lain menyebutkan ya, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimat wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Pendek. Kalau tak boleh nak bagi panjang, Assalamualaikum ahlad diyar. Sudah. Tu je yang pandai. Betul kan? Sebab tu kena usaha hafal. Sebab kita selalu melintasi kuburan dalam perjalanan musafir. Sebab kebanyakan kuburan tu ada di tepi jalan utama. Betul kan? Bagi salam. Itu hak dia. Sebagaimana nanti kita berada di situ, kita pun ingin hak itu. Orang ucapkan salam. Doa kan? Doa yang akan Allah terima. Ya, doa keselamatan. Ketika itu, jadi azab dan sebagainya. Ada seseorang yang mendoakan, Allah perkenankan, dia angkat azab. Tu. Bukan kecil ni bagi salam ni. Tengok, salam pun kena bagi pada orang mati. Ya, menunjukkan besar tak salam? Sebagaimana yang telah kita jelaskan, ucapan pertama, ucapan kedua, perintah yang pertama Allah Ta'ala kepada Adam AS adalah ucapan kedua, perintah yang pertama. Sesudah Adam AS hidup, dimasukkan ruh dalam jasadnya adalah bagi salam. Ucapan pertama Adam AS setelah selesai ruh masuk dan dia hidup adalah bersih perbuatannya. Ucapannya adalah iaitu puji Allah, Alhamdulillah. Kemudian Allah perintah sesudah Adam AS bersin dan memuji Allah Ta'ala, pergi pada sekelompok malaikat, bagi salam. Nampak? Tu ucapan yang sangat agung di syurga. Ucapan dan perintah pertama, bagi salam kepada para malaikat. Sebagai bentuk menghormati dan memuliakan para malaikat. Sebab mereka adalah penghuni penghuni syurga yang terdahulu daripada kewujudan Adam AS. Menghormati. Nampak tak? Lesson learned adalah menghormati orang-orang yang lebih tua, yang lebih awal, yang lebih dahulu. Dan mereka itu lebih dahulu yang melakukan ketaatan pada Allah. Iaitu adab, etika yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam AS. Ketika di dunia, umat Islam disuruh
iaitu agar saling memberi salam sesama Muslim, sama ada yang kenal atau tak kenal. Ketika mati, dibangkitkan, selesai urusan di padang mahsyar, dibawa masuk ke syurga berhubung-hubungan. Awal ucapan yang diucapkan oleh para malaikat ketika buka pintu syurga, bagi salam. Sekali ini malaikat pula bagi salam kepada calon-calon yang nak masuk syurga. Di syurga, Adam AS mula-mula bagi salam. Ni nak masuk syurga, ya, penjaga pintu, para malaikat pula yang bagi salam. Mulia tak? Fair and square. Masuk dalam syurga pun dengan ucapan salam. Nampak? Jadi orang mati pun kena bagi salam, kerana Allah akan menyampaikan salam itu pada orang yang mati. Allah yang melakukan. Baik. Jadi, ya, ziarah ke kuburan Nabi SAW itu adalah perkara yang disyariatkan. Tetapi perintah yang paling utama terhadap Nabi SAW adalah iaitu berselawat dan mengucapkan salam pada Nabi SAW. Itu yang paling utama di mana pun kita berada. Jadi ketika kita menziarahi makam yang mulia Nabi SAW, lalu di hadapan makam Nabi SAW itu, hendaklah kita mengucapkan salam pada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ya, ini tiga yang mulia. Allah muliakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berada di dunia di samping Nabi SAW. Di alam, ya, di alam kubur pun yang dikuburkan bersama. Inilah mulianya para sahabat Nabi SAW yang dua ini. Ya, kemudian yang seterusnya, jangan bersusah payah untuk berziarah ke kuburan Nabi SAW. Jangan bersusah payah, ya, semata-mata untuk menziarahi daripada jauh. Saya ni cerita-cerita nak ziarah kuburan Nabi SAW. Itu yang tidak sunnah. Yang sunnahnya adalah bercita-cita untuk menziarahi Masjid Nabi SAW. Itu nombor satu. Dah berada di Masjid Nabawi, tentu akan menziarahi makam Nabi SAW yang mulia itu. Kerana Nabi SAW yang pesan, la tashuddur rihalu illa ila thalathati masajid. Yang pertama, al-masjidil haram, ya, wa masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam, wa masjidil aqsa. Jangan kamu bersusah payah, bersulit-sulit, ya, melakukan perjalanan, kecuali menuju ketiga masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, ya, di Palestin, di Baitul Maqdis. Jadi daripada hadis ini para ulama mengatakan, barang siapa yang melakukan perjalanan untuk pergi ke Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa atau Masjid, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia solat di dalamnya, dan juga dia pergi juga ke Masjid Quba. Ni sudah Masjid Quba ni, dekat je. Masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi SAW sesampainya ke bumi Madinah pada hari Isnin, di Quba. Kemudian berziarah ke kuburan Nabi SAW. Pastilah, betul kan? Kemudian, ya, ziarah ke kuburan Nabi SAW sebagaimana yang telah ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW. Maka orang itu telah melakukan amal soleh. Faham? Jadi kita ziarah ke mana? Tujuan mula ke Masjid Nabi SAW. Kemudian secara tak langsung kita akan menziarahi makam Nabi SAW. Itu aturan sunnah. Ya, jangan diterbalikkan. Jangan diterbalikkan. Sebagaimana orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, mereka terbalik. Kita pergi ke Madinah tu sebab nak ziarah Nabi SAW, bukan nak ziarah Masjid Nabi. Itu siapa dah, ya, aturan mana datang, ya, yang Nabi SAW perintahkan adalah, ya, datang ke masjidnya. Maka secara tak langsung, ya, dia akan menziarahi kuburan Nabi SAW. Baik. Kemudian tentang kuburan ini, sebagaimana yang disebut oleh pentahqiq kitab ini, kitab Tahzibus Sirah ni, ya, pada buku surat 32, dan kita telah sebut, dan kita akan datangkan beberapa dalil tentang urusan berkaitan dengan kuburan. Kerana kuburan ini, ia telah mendatangkan, ya, musibah dan fitnah kepada sebahagian daripada umat Islam. Kerana mereka telah keluar daripada aturan, menyimpang. Ya, apa yang mereka berbuat berlawanan dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sangat, ya, keras dalam urusan ini. 5 hari
5 atau 4 hari sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi SAW menyampaikan wasiat-wasiat khusus terkait tentang kuburan. Bayang, terkait tentang kuburan. Di catatan kaki ini disebut, ya, tidak diperbolehkan meninggikan kuburan dari permukaan tanah lebih dari sejengkal, dan diharamkan berlebih-lebihan dalam meninggikannya, membangun suatu bangunan di atasnya, memasang lampu di atas kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai masjid, yang di tempat ibadah atau tempat perayaan. Semua yang dilarang oleh Nabi SAW ini berlaku. Tapi yang melakukannya bukan orang biasa, orang yang ada title agamawan. Penampilannya menakjubkan, pengikutnya barangkali jutaan di seluruh dunia. Tapi itu bukan bukti kebenaran. Ya. Kebenaran bukan diukur dengan penampilan, dengan status, pangkat, gelaran keagamawan, ya, tetapi diukur dengan satu orang, iaitu Nabi SAW. Ya. Dan wasiat Nabi SAW dalam urusan ini sangat jelas. Sangat jelas, sangat keras. Ya, Nabi SAW larang solat ke kuburan. Sementara kelompok itu mereka solat mengarah ke kuburan. Bahkan mereka berdoa pun arah ke kuburan. Padahal berdoa bukan ke arah kuburan, tapi ke arah kiblat. Tu. Mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Dan mereka membangun, membina, ya, kuburan di masjid-masjid. Bahkan ada kuburan itu dibangunkan dalam masjid. Bayang, dalam masjid. Bukan di luar masjid. Bahkan sampai masuk ke dalam masjid ada kuburan. Di luar masjid itu tak kira lah. Arah kiblat, kiri, kanan, depan, belakang, penuh round the masjid tu. Every corner ada. Kemudian ada special pula. Dalam banyak kuburan tu ada kuburan-kuburan yang unik, yang totally different from others. Nampak? Istimewa. Tokoh-tokoh besar mereka itu, yang anggap para wali. Nabi SAW larang menyalakan lampu-lampu. Buat lampu, pasang lampu. Sekarang, Masya Allah, punya banyak lampu, lit lap semua dia. Complete dah. Ya. Tu. Nabi SAW larang pasang kelambu bagai-bagai. Mereka buat. Ya. Dilarang menjemin buat bangunan, binaan, mereka buat. Ya. Dan tak terhitung banyaknya perbuatan mereka itu. Ya, padahal Nabi SAW sangat melarang. Sehingga Nabi SAW menyebut dalam banyak hadis, ya, tentang larangan ini. Ya, sebagai contoh, Nabi SAW larang kubur tu ditinggikan. Mereka buat, ya, kuburannya Masya Allah, punya tinggi. Punuk dia, tinggi. Ya, kemudian dibuat simen bangunan. Padahal hadis terang menjelaskan Nabi SAW larang, bahkan Nabi arahkan SAW agar diratakan kuburan seperti itu. Sebagaimana hadis yang datang daripada yaitu, ya, Abul Hayyash Al-Asadi. Dia berkata, qala li Ali bin Abi Thalib, ya, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata padaku, qala li ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tu perintahkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidaklah aku mengutusmu, menugaskanmu atas apa yang Rasulullah SAW menugas untuk diratakan. Begitu juga buat bangunan, disimen, dibuat tembok. Nabi SAW melarang. Ya. Naha Rasulullah SAW an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Ya, Nabi SAW larang. Naha tu larangan. Ya. Larang maknanya diharamkan, tak boleh buat. Larang apa ni? Untuk menyimin kuburan, duduk di atasnya dan membangunkan sesuatu binaan di atasnya. Tapi cuba lihat kelompok-kelompok kuburiyun tu, ya, mengaku cinta pada Nabi SAW, tapi mereka buat menyanggahi apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Jadi agama ini hendaklah ditimbang, diukur, sempadannya adalah Nabi SAW.
Bukan individu atau tokoh yang ditokohkan. Sehebat apa pun dia, walaupun mereka itu ada garis keturunan, keakraban mereka dengan Nabi SAW dari sisi nasab. Tapi nasab itu bukan neraca agama. Nasab itu berada di bawah aturan agama. Bukan dia berada di atas agama. Kena ingat kaedah ni. Ya. Jadi agama itu terang dan jelas. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kamu ini. Atas agama ni terang sekali, cerah macam siang. Ya, permisalannya malam tu seperti siang, putih bersih, terang jelas. Tu. Para siapa yang menyimpang pasti akan binasa. Ni kelompok yang binasa. Ya. Punya mereka ulu melampau dalam memuliakan, mengagungkan orang soleh, sehingga kuburan mereka itu dijadikan masjid, dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat pemujaan, dijadikan tempat untuk mereka datang berziarah daripada seluruh pelosok bumi. Padahal Nabi SAW larang. Ya, Nabi SAW larang. Ya. Banyak bentuk larangan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW menyamakan, mengingatkan satu kelompok pendahulu kamu tu. La'anallahu al-yahudu. La'anallahu al-yahuda wan nasara. La'nallahu al-yahuda ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Qalat Aisyah, laula dhalika la ubriza qabruhu khasya an yuttakhaza masjidah. Nabi SAW berpesan, berwasiat, bagi satu peringatan. Ya, ketika Nabi sakit ni, 5 hari nak wafat, dah dekat lah. Apa kata Nabi SAW? Allah melaknat kau Yahudi. Kenapa Allah laknat kau Yahudi ni? Ya, kerana mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid. Masjid maknanya apa? Tempat ibadah, tempat mereka datang, buat macam-macam ritual. Ya Allah, persis sama seperti apa yang berlaku sekarang. Persis. Tak ada satu pun yang menyimpang, tergeser. Sama, copy paste. Bahkan dia bukan copy paste saja, copy paste and add, lagi melampau. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalaulah bukan kerana hal tersebut, nescaya kata Aisyah radhiyallahu anha, aku akan meninggikan kuburan Nabi SAW. Tapi aku takut kuburannya dijadikan masjid. Nampak? Tu kerajaan Arab Saudi tu, penjaga dia. Kalau dah dia buka, tak ada penjaga yang menjaga, habislah, melompatlah kelompok tu. Itu hobi dia. Persis sama seperti perangai orang Yahudi dan Nasara, kelompok agama yang menyimpang itu. Kenapa kubur Nabi SAW selamat? Kerana Nabi SAW berdoa kepada Allah. Ya, Nabi SAW berdoa, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, la taj'al qabri wathanan. Janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala, jadi ibadah. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat perayaan, sebagai tempat ibadah. Jadi orang-orang yang jatuh dalam perbuatan tersebut, mereka kena laknat Allah. Ya, mereka tak sedar mereka itu dilaknat oleh Allah. Ya, bahkan mereka itu disamakan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Walaupun mereka berserban, berjubah, ya, mulut tak berhenti berselawat, tapi agama itu bukan dilihat hanya dari satu sisi, tetapi dilihat dari seluruh sisi. Ya, nak jadi ahli sunnah ni, al-jamaah yang hak ini, mesti ya berjalan di atas pokok agama ni secara keseluruhan. Bukan 3 pokok itu ikut, 5 pokok yang lain menyimpang, maka tak dinamakan ahli sunnah, tapi dinamakan ahli bid'ah. Bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli bid'ah wal furqah. Tu kena ingat kaedah tu. Ya. Apa-apa pun yang berlaku, maka kita mesti letakkan Nabi SAW mengungguli di atas segala-galanya. Jangan peduli siapa mereka itu, mendakwa mereka itu tok guru, pak kiai, ya, dapat ilham, kasyaf, ya, mereka itu keturunan Ahlul Bait, kelompok Ashraf, bukan. Semua mereka itu ditimbang. Mereka bukan Nabi. Ya, mereka itu ditimbang. Mereka hanya keturunan Nabi. Belum tentu amalan mereka itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat ni.
Dan agama bukan hak eksklusif keturunan Nabi. Nabi SAW perintahkan kita ikut siapa? Nabi. Al-Quran dan taraktu fikum amran lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Jelas terang. Itulah wasiat Nabi SAW. Pegang erat-erat. Jangan khawatir kamu menyelisihi mereka itu. Ya, jangan takut. Ya, pegang erat-erat wasiat Nabi SAW. Ya, banyak Nabi SAW wasiat. La tattakhizu qabri 'idan wala buyutakum qaburan fa inna taslimakum yasiluni ainama kuntum. Jangan kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Maknanya kubur Nabi SAW pun tak boleh dibuat tempat ibadah. Ritual-ritual tertentu. Apatah lagi kubur yang lebih rendah daripada kubur Nabi SAW. Para wali, manusia biasa yang tidak ada jaminan daripada Allah. Betul kan? Sama ada mereka ahli syurga atau ahli neraka. Tak ada siapa boleh kata wali itu ahli syurga. Takkan ada orang berani. Kerana mereka itu tidak dijamin oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW yang dijamin pun dilarang. Apatah lagi orang yang lebih rendah jauh daripada kedudukan Nabi SAW. Tapi itulah yang berlaku. Talbis iblis, fitnah kubur. Ya, kelompok pemuja kubur, kuburiyun ini, mereka berlumba-lumba ya, melakukan ya, apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Mereka meninggikan bangunan, ya, buat bangunan, mengalahkan masjid, dihiasi, dia letak lampu, dia letak bunga. Macam orang Kristian, sebiji. Tengok tu, tak terhitung banyaknya bukti. Bukti apa lagi nak datang? Hadis-hadis daripada mereka ni syubhat je. Sekejap lagi dia takwil macam-macam. Contoh takwil. Ya, padahal hadis ni muhkam semuanya. Bukan betul syabihat pun. Tak perlu nak hurai, jelas dah. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat perayaan, tempat ibadah. Yang kamu pergi duduk situ, buat wirid, berkesidah, bergendang, bernyanyi, terpekik terlolong di situ. Kuburan bukan tempat ibadah. Hanya tempat untuk ziarah, mengambil ibrah, muhasabah dan mendoakan pemilik kuburan itu. That's it. Mission accomplished. Go back. Lakukan urusan keseharian kamu. Nampak tak? Tu. Ya. Jadi ketika datang ke kuburan Nabi SAW, maka berdoa, ketika nak berdoa, hadap ke kiblat, bukan hadap ke kuburan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW sebut, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ya, jangan rumah kamu sebagai kuburan. Tu. Maknanya baca Quran di rumah, bukan di kuburan. Tengok ni. Ini kisah ni yang kita sebut tadi ni adalah kisah daripada cucu cicit Nabi SAW. Iaitu dari apa yang diriwayatkan daripada Ali bin Husain Al-Husain Zainal Abidin. Ni Ahlul Bait ni. Dia melihat seorang lelaki menghampiri sebuah celah di sisi kuburan Nabi SAW. Dia tengok ada orang pergi ke kuburan Nabi SAW. Kemudian dia masuk ke dalam celah tersebut dan berdoa. Dia duduk di kubur tu, dia doa. Kemudian ia melarangnya dan berkata, cucu Nabi SAW tu, cicit ni, melarang. Ali bin Al-Husain Zainal Abidin melarang cucu cicit Nabi SAW, keturunan Ahlul Bait. Dia larang. Dia larang tu bukan larang begitu aja. Dia sebut dalil. Mahukah kamu aku beritahukan sebuah perkataan yang aku dengar daripada ayah aku, daripada datukku dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Nampak tu? La tattakhizu qabri 'idan wala buyutakum. Seperti yang mereka baca. Tapi orang sekarang yang mengaku Ahlul Bait menyembah dia. Dia tak ikut dia, datuk dia. Dia buat version dia sendiri. Ada hari tertentu istimewa, datang ramai-ramai berbondong-bondong, buat majlis tertentu, dengan ritual tertentu, dengan SOP tertentu, dengan etikad tertentu. Tu. Siapa yang mereka ikut? Bukan Nabi SAW. Yang mereka ikut siapa? Yahudi dan Nasara. Ini merupakan tamparan kepada mereka. Kalau mereka mau kembali kepada Allah dan Rasul, itulah yang diharapkan. Kerana mereka itulah yang lebih aula. Betul kan? Sebab mereka Ahlul Bait, sebagaimana pengakuan mereka. Hendaknya mereka berjalan di atas datuk mereka, iaitu Nabi SAW. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan di sisi mazhab Syafi'i pun mereka telah membincangkan perkara ini secara sangat meluas. Dan sepakat mereka itu dalam urusan ini. Bukalah kitab-kitab. Ya, kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ya. Kitab-kitab syarah hadis seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Cuba baca hadis-hadis tebal ni. Apa yang diperkatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, inilah dia beberapa perkara yang hendaknya kita beri perhatian
sebagai faedah tambahan daripada hal yang berkaitan tentang urusan jenazah Nabi SAW yang mulia dan wasiat-wasiat Nabi SAW kepada umatnya. Jangan sekali-kali menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat perayaan. Ya, sehingga Nabi SAW sendiri berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala, tempat diibadahi. Ya, melakukan aktiviti yang melampaui batasan, ya, yang melampau-lampau. Dan Allah perkenankan doa Nabi SAW terjaga sampai hari ini. Begitu juga kuburan para sahabat Nabi SAW di kuburan Baqi', kuburan Ma'la, semuanya dijaga. Inilah berkahnya dakwah tauhid Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sangat dimusuhi, didengki, iri hati kelompok-kelompok yang menyimpang ni. Ya, kerana mereka tak boleh berbuat apa yang mereka berluasa berbuat selain daripada negara tersebut yang terjaga. Itulah negara tauhid. Semoga Allah menjaga negara Arab Saudi, ya, agar jangan masuk perkara kesyirikan, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Walaupun manusia satu dunia yang menyimpang ini berusaha untuk mengganggu-gugat urusan tersebut. Ya, semoga Allah menjaga. Ya, sampailah ya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana yang kita lihat dan kita ketahui daripada tanda-tanda hari kiamat. Dan semoga Allah menjaga kita agar terus berjalan istiqamah di atas wasiat Nabi SAW dan tidak sekali-kali berani mengingkari, berani membangkangi, berani melanggari, melepasi sepadan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya, kita adalah orang yang paling menyintai Nabi SAW. Buktinya adalah kita hendaknya berjalan mengikut ajaran, aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Persis sama berjalan seperti itu. Allahumma ahyina wa amitna 'alal Islam was sunnah. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup, selesai. Yang siri kedua dalam penjelasan tentang urusan terkait tentang Nabi SAW dari sisi dafnuhu wa umruhu, dan nanti kita akan sambung yang seterusnya penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada muka surat 34, iaitu Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan, yakni ayah Rasulullah SAW meninggal saat Rasulullah SAW berusia bulan, dan seterusnya nanti. Ya, ini tentang orang-orang yang berkait erat dengan Nabi SAW, iaitu ayahnya, datuknya, dan juga ibu Nabi SAW dari sisi kewafatan dan di mana mereka itu dikebumikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.